TV KPM. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Rafiq, apa khabar? Waalaikumsalam. Tengah buat apa? Sihat. Sihat. Tengah buat apa ni? Kita orang tengah ulang kaji untuk ujian. Ujian apa tanda? Okey, apa pun dah ulang kaji sebenarnya. Ada apa-apa soalan ke nak cuba test abang ke? Kalau abang dah ulang kaji, Okey. saya nak tanya abang, apa maksud papan tanda ni, bang? Maksud apa tanda ni? Alah, mudah je ni. Okey, maksud dia kita kena bawa kenderaan kita, limit dia 30 km per jam dekat kawasan sekolah. Betul? Oi, setera. Memang terror. Okey, abang nak tanya juga. Soalan abang dekat korang semua kan. Okey, kita kena bawa kenderaan ni dengan limit ni waktu sekolah sahaja ataupun sepanjang masa? Baru. Itu saya tak berapa tahu, abang. Habis tu? Kita pergi jumpa cikgu, abang. Cikgu kat mana? Bilik guru. Bilik guru? Kita pergi. Okey. Kita pergi. Sini jawapan Okey. Kat sana. Jom. Bilik guru. Bilik guru kat mana Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syamie di Direct TV KPM. Untuk slot badan beruniform hari ini, kita akan belajar tentang kadet JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, bersama dengan Cikgu Saira binti Ramli. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Okay, Waalaikumsalam. Irfan, sihat? Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu datang jauh dari Johor bersama kami untuk slot badan beruniform. Okey Cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah sekarang ni. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera murid-murid di rumah. Okey, cikgu ialah Cikgu Saira binti Ramli, merupakan salah seorang daripada guru di SMK Pasir Gudang Johor. Dan cikgu merupakan pegawai teknikal kadet JPJ Negeri Johor. Negeri Johor. Alhamdulillah. Cikgu, terima kasih datang ke studio di TV KPM ini untuk berkongsi kepada kita tentang kadet JPJ. Okey, untuk hari ini Cikgu, sebagai permulaannya kita akan lihat kepada pengenalan isyarat jalan raya. Betul? Betul. Okey Cikgu, jadi tanpa meninggalkan masa, jomlah kita mula Cikgu. Okey, untuk pengetahuan murid-murid semua di rumah, salah satu aktiviti yang dijalankan di unit kadet JPJ adalah mengenai pengenalan kepada undang-undang, di mana yang paling asas sekali murid-murid mesti mengetahui mengenai papan-papan tanda yang sering kali mereka lihat. Betul. Mereka perlu tahu maksudnya. Kena ada tujuan. Kenapa tujuan murid-murid kena tahu berkait dengan papan tanda ni? Betul, kerana Cikgu. kita ni pengguna jalan raya, Irfan. Betul. Jadi apabila kita tahu mengenai maksud-maksud tersebut, kita dapat melatih adik-adik ini lebih peka mengenai maksud-maksud dan juga mengamalkan budaya-budaya yang baik dan mengelakkan kemalangan jalan raya. Betul Cikgu. Jadi itulah konsep atau tujuan kita berikan kepada murid-murid ini pengetahuan. Betul. Untuk mereka cakna ketika berada di jalan raya, Cikgu. Betul. Okay. Selain daripada itu juga, Irfan. Apa lagi tujuannya, Cikgu? Mereka juga selepas mereka dah belajar, dah peka, mereka juga boleh mendedahkan maksud-maksud papan tanda ini kepada keluarga terdekat mereka. Betul juga, terutama Cikgu. ayah dan ibu mereka yang kadang-kadang keluarga sendiri pun tidak tahu maksud-maksud tersebut. Betul. Kita nak lihat kepada papan tanda hari ini, Cikgu. Okey. Jadi berapa yang Cikgu bawa bersama Irfan hari ini? Okey, sebagai contoh hari ini, cikgu ada beberapa papan tanda yang perlu cikgu tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Okey, jom Irfan kita bergerak ke depan lah. Ke depan, Cikgu. Kita ke depan. Cikgu silakan. Okey. Saya ke depan. Okey. Kita akan lihat sekarang ni kepada beberapa jenis papan tanda yang ada di jalan raya, Cikgu. Yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, Irfan angkat dulu, Cikgu. Okey. Takkan tak ada orang yang kenal ni. Okey, Biar Irfan. betul. Ya. Silap ni, Irfan. Silap. Terbalik. Terbalik. Okey. Okey. Papan tanda yang pertama yang sering kali adik-adik lihat. Ini ada di persekitaran adik-adik, terutama di kawasan perumahan adik-adik ataupun di kawasan sekolah. Betul. Di mana adik-adik akan menjumpai papan tanda ini apabila adik-adik berada dekat dengan persimpangan biasanya. Persimpangan. Di mana adik-adik, selain daripada adik-adik tengok saja, adik-adik kena tahu maksud-maksud papan tanda ini. Di mana papan tanda ini membawa maksud adik-adik ni dah berada di persekitaran persimpangan dan di mana adik-adik perlu peka
kepada warna-warna pada papan tanda dan juga lampu isyarat yang adik lihat. Cikgu, jadi apa murid-murid perlu tahu tentang lampu ni, cikgu? Warnanya, silakan. Okey, ada 3 warna seperti yang sering adik-adik lihat, tetapi setiap warna ini membawa maksud yang berbeza. Setuju? Jadi adik-adik kena peka. Kalau tak peka, mungkin boleh berlaku kemalangan sewaktu adik-adik berada di persimbakan. Okey. Yang pertama, murid-murid kena mengenal pasti warna yang pertama iaitu warna merah. Warna merah, cikgu. Kalau Irfan tengok di sini pun, kalau warna merah, adik-adik lihat warna merah, murid-murid kena berhenti. Bermakna masa murid-murid melihat warna merah terpapar pada papan isyarat tersebut ataupun isyarat lampu isyarat tersebut, bermakna adik-adik perlu memperlahankan dan berhenti kan kenderaan masing-masing. Okey. Jadi merah maksudnya berhenti. Okey. Yang kedua adalah berwarna kuning. Warna kuning apa pula maksud dia, cikgu? Tengok berwarna kuning. Tukar warna. Berwarna kuning ni bermakna murid-murid semua kena memastikan bahawa murid-murid kena bersedia untuk berhenti. Okey. Kalau tapi merah apa yang berlaku? Kita punya sikap bila nampak lampu kuning, Ifan, kita nak lagi laju, kita cikgu. nak lagi laju sebab kita kononnya nak jimatkan masa kita lagi speed. Aduh, bahaya tu, cikgu. Nanti boleh itulah kemalangan, kan? penerapan yang kita nak kena bagi tahu adik-adik kadet kita di mana lampu kuning tu adalah lampu untuk bersedia untuk berhenti. Okey, cikgu. Jadi Ifan faham dekat sini, warna merah kita kena berhenti. Wajib berhenti. Betul, kalau warna kuning ni maksud dia kita kena bersedia. Bukan lagi pecut. Untuk berhenti. Ya. Okey, dan marah. Dan warna terakhir, murid-murid di rumah perlu mengetahui bahawa lampu isyarat ni yang warna ni yang paling kita suka lah. Betul, cikgu. Saya pun suka warna hijau. Kita boleh mula menggerakkan kenderaan kita dan kita perlu pastikan dulu persimpangan tu selamat ataupun tidak. Betul. Bermakna kita boleh meneruskan perjalanan kita. Betul, cikgu. Tapi Ifan nak tanya, cikgu, adakah maksud hijau ni kita kena laju, cikgu? Tak. Maksud hijau ni kita daripada keadaan orang kata berhenti. Betul. Kita kena peka. Kadang-kadang ada sesetengah pengguna jalan raya apabila hijau ni mereka belum lagi bergerak. Betul. Ada yang sekarang macam-macam ragam. Ada yang pengguna jalan raya yang tengah main telefon. Bermakna kita kena peka. Apabila peka setiap masa lah maksudnya. Bila sahaja warna hijau, kita boleh memulakan perjalanan kita, tapi tak boleh memecutlah. Pergerakan kita mesti sentiasa berwaspada walaupun lampu hijau sudah diberikan kepada kita. Baik, cikgu. Itulah pengenalan kepada papan tanda lampu isyarat iaitu warna merah, kuning dan juga warna hijau. Okey, cikgu, kita lihat pula ke papan tanda yang seterusnya. Silakan yang kedua. Ifan angkat dulu, cikgu. Ini gambar apa, cikgu? Okey, papan tanda yang kedua ini adalah papan tanda orang kelainan upaya. Di mana adik-adik bila jumpa saja papan tanda ini, murid-murid semua sekali kena sentiasa peka dan juga sentiasa beringat. Bila masa kita jumpa papan tanda ini, murid-murid, kemungkinan kita akan jumpa ni di kawasan tempat letak kenderaan. Tempat letak kenderaan, ya, betul, cikgu? Jadi murid-murid kena memastikan bahawa apabila murid-murid menjadi sebagai seorang pengguna jalan raya, contohnya murid-murid nak meletakkan motosikal ataupun kereta di kawasan yang ada bertanda macam ni, bermakna murid-murid tidak boleh meletakkannya. Ini adalah papan tanda yang kedua. Yang ketiga, cikgu, kita lihat lagi satu perkara. Yang tadi. Ya, Ifan tertanya-tanya, cikgu. Okey. Mungkin cikgu jelaskan apa maksud 30 km per jam Okey. Papan tanda ini seringkali murid-murid lihat di kawasan sekolah. Mungkin juga kalau tidak ada label sekolah ni, mungkin adik-adik ataupun murid-murid jumpa ini di kawasan perumahan, di mana kawasan sekolah terutamanya mempunyai orang kata pejalan kaki yang ramai. Betul. Terutama pada waktu puncak, iaitu pada waktu pergi dan juga balik sekolah. Okey, jadi apa maksudnya? Kenderaan perlu orang kata memperlahankan kenderaan mereka 30 dan ke bawah. Kalau kita tengok Irfan, kalau kalau Irfan sendiri memandu 30 km per jam ni, seolah-olah macam kelakar kan? Betul, dia macam kura-kura sikit lah, cikgu. Tetapi inilah mengikut kajian yang dibuat, inilah orang kata kelajuan yang terbaik, 30 dan ke bawah lah. Bermaksud adalah kelajuan yang terbaik untuk memastikan kenderaan tu boleh berhenti seandainya ada halangan di hadapan. Okey, maksudnya kalau ada murid tengah berjalan di hadapan tu, cikgu boleh masih berhenti. Sempat lagi untuk tekan brek dan juga tidak menyebabkan kemalangan maut. Kalau ikut kajian, kalau bawa je atas pada 30, contohnya 40 km per jam,
kemungkinan risiko besar iaitu boleh menyebabkan kemalangan maut pada pejalan kaki. Jadi cikgu, itulah dia sebenarnya. Kita melihat kepada 3 papan tanda sekarang ini untuk memberi pemudahan kepada kadet-kadet JPJ supaya mereka cakna dengan papan tanda di sekitar mereka, cikgu. Okey, sekarang ni apa lagi aktiviti kita, cikgu? Okey, untuk memastikan kadet-kadet dan juga murid-murid di sekolah mengingati maksud papan tanda ini. Okey, di sekolah biasanya cikgu akan membuat satu aktiviti. Selain pada hafal, kita bagi pendedahan kepada kadet-kadet. Kadang-kadang ada kadet-kadet kita ni yang lupa. Betul. Jadi kita ada buat sedikit pertandingan explorers di mana pada setiap checkpoint tersebut kita akan memberikan soalan-soalan berkait dengan keselamatan jalan raya, termasuk berkaitan dengan papan tanda ini. Papan tanda. Okey, menarik, cikgu. Jom kita ke checkpoint yang pertama. Checkpoint pertama. Silakan, cikgu. Okey. Mari kita. Okey, kita tunggu kumpulan adik-adik untuk sampai ke checkpoint yang pertama. Mana dah tak sampai lagi ni, lambat dah ni. Dah sampai dah? Sampai. Okey. Tahniah. Okey. Silakan. Tahniah, kamu berada di checkpoint yang pertama. Okey, di checkpoint pertama ini, apa yang perlu kamu lakukan adalah meneka papan tanda berdasarkan penerangan yang cikgu berikan. Okey, jadi kamu boleh memilih papan tanda yang cikgu sediakan ni dan kamu boleh letakkan di bahagian tepi, menandakan kamu susun mengikut susunan apa yang cikgu berikan ini. Okey, yang pertama, cikgu, kamu boleh berbincang kerana markah kamu akan diambil dan markah ini akan Okey, jom. Okey. Perlu pastikan betul kerana setiap apa yang kamu buat ini adalah membawa markah untuk kumpulan kamu. Semua ke, cikgu? Kita tengok dulu. Okey, yang pertama. Okey. Kawasan ini biasanya kamu papan tanda ini biasanya kamu jumpa di kawasan hospital di mana kamu dilarang membunyikan horn di kawasan ini. Abang rasa yang atas ni. Dia ada bentuk horn. Betul. Okey, letak tepi. Okey, susun Yang kedua. Yang kedua. Pandu kenderaan mengikut isyarat anak panah. Jika berhasrat membelok ke kanan, perlahankan kenderaan, beri isyarat dan belok ke kanan. Yang mana yang satu? Ada anak panah. Ada anak panah. Anak panah ke kanan ni. Okey. Letakkan di yang kedua. Baik. Okey, yang kedua. Yang ketiga, cikgu. Okey, yang ketiga. Okey, pastikan adik-adik tidak boleh menukarkan jawapan. Kena pastikan dulu baru letakkan. Okey. Baik, cikgu. Had laju tanpa kilometer per jam. Tanpa kilometer per jam. Weh, had laju. Memang Maksudnya ada nombor tu. Ada nombor Okey. Yang 60 ni. Cepat adik-adik. Okey, yang ketiga. Okey, yang keempat. Anda pasti? Pasti, cikgu. Pasti. Okey, yang ketiga. Yang keempat kawasan ini dilarang untuk berhenti. Dilarang untuk berhenti. Dilarang untuk berhenti. Abang Irfan rasa yang ni ke? Bukan? Ni rasanya. Yang tu? Ke ini? Buat keputusan elok-elok. Berbincang dengan rakan-rakan kumpulan adik-adik. Yang ni? Okey, yang ni lah kot. Okey, letakkan. Okey, seterusnya. Gunakan lorong disediakan saja. Kenderaan lain selain daripada basikal dilarang menggunakan lorong ini. Selain basikal dilarang. Okey, ada gambar basikal. Betul lah tu. Okey, dan yang terakhir, yang terakhir antara dua tu. Okey, pilih. Kawasan ini dilarang masuk. Dilarang masuk. Mesti yang warna merah tu Abang Irfan rasa Ni. Yang tu. Masuk. Okey. Anda pasti? Confirm. Kunci je. Kita lock jawapan ni. Jadi keseluruhan jawapan kamu kadet-kadet, jawapan kamu adalah ada 6 jawapan yang betul. Jadi cikgu akan masukkan markah kamu untuk cikgu kumpulkan di checkpoint-checkpoint yang berikutnya. Alhamdulillah. Okey. Tahniah. Okey. Kamu boleh bergerak ke checkpoint yang seterusnya. Silakan. Nanti berikut Okey, terima kasih cikgu. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot Badan Beruniform Didik TV KPM Kadet JPJ. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot Badan Beruniform untuk Kadet JPJ bersama dengan saya Irfan Syamil dan Cikgu Saira. Untuk segmen kali ini kita lihat kepada latihan kawat kaki, Cikgu. Jadi sebagai pengenalannya, kenapa mereka ini perlu untuk belajar latihan kawat kaki? Silakan, Cikgu. Okey, untuk pengetahuan Irfan dan murid-murid di rumah. Okey. Latihan kawat kaki ini adalah bertujuan untuk kita membuat persiapan terutama untuk ke pertandingan ataupun semasa ujian kenaikan pangkat. Dan latihan kawat kaki ini perlu dilaksanakan secara berkala sebab dia banyak gerakan-gerakan yang kadet-kadet kita perlu laksanakan. Okey, di mana tujuan dia kenapa kita nak perkenalkan kawat kaki ini kepada kadet-kadet dan juga murid-murid di rumah. Yang pertama, kita nak melalui latihan kawat kaki inilah kita nak
melatih kadet-kadet ni supaya mereka meningkatkan disiplin mereka. Okey, makin berdisiplin. Ya, mereka menepati masa. Sewaktu masa latihan tu, mereka akan diberikan hukuman-hukuman pergerakan. Bermakna mereka kena patuh kepada arahan. Ya. Okey, tepati masa, ikut arahan. Apa lagi cikgu? Okey, selain daripada itu juga, mereka juga perlu orang kata berbangga dengan pakaian yang mereka pakai. Sewaktu pertandingan contohnya mereka akan berpakaian lengkap. Okey. Dan pada waktu itu mereka perlu memastikan kekemasan diri mereka dijaga dengan rapi. Kenapa cikgu? Apa pentingnya kekemasan sebagai seorang kadet JPJ? Dari segi pemakaian kita boleh lihat kadet-kadet ni bersedia ataupun tidak. Bersedia ataupun tidak. Kalau pakaian selekeh, bermakna kadet-kadet itu tidak berdisiplin dan tidak mementingkan penampilan diri mereka. Tak boleh cikgu kan? Ya, dan mereka juga tidak berbangga dengan pakaian yang mereka pakai. Aduh, itu yang kita tak nak cikgu. Jadi sebagai seorang kadet JPJ, kita kena sentiasa berbangga dan menjaga penampilan kita sepanjang masa. Okey. Jadi untuk hari ini Ifan, kita nak buat sedikit pertunjukan kawat kaki, di mana kawat kaki yang kita nak buat hari ini adalah pergerakan kawat statik. Kawat statik. Tidak melibatkan pergerakan berjalan. Oh, maksudnya kawasan setempat je lah cikgu. Ya, setempat saja. Ini adalah asas. Ifan nak tanya juga dari segi aspek keselamatan cikgu, apa yang perlu kita jaga semasa melakukan latihan kawat kaki? Okey, untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan juga Ifan, aspek keselamatan perlu dititik beratkan. Betul. Kerana kita tak nak kadet-kadet kita ini tercedera. Iaitu yang pertama, kadet-kadet perlu memakai pakaian yang sesuai. Okey. Kalau macam pakaian cikgu ni, tak sesuai sangatlah. Tak sesuai juga. Sebab apa cikgu? Kalau pertandingan, memang kita akan pakai yang penuh. Tapi kalau untuk berlatih, nak pakai baju macam mana? Untuk berlatih, kita bagi keselesaan kepada kadet-kadet kita. Kita pakai hanyalah t-shirt. Dan tracksuit sekolah bersama dengan kasut. Kasut yang digunakan, mestilah kasut yang mempunyai permukaan yang rata. Okey. Kalau kasut sukan yang macam Ifan pakai, sesuai. Sesuai. Alhamdulillah. Bolehlah kawat kejap lagi. Okey, sesuai. Okey. Jadi kita nak buat sedikit pergerakan. Kita panggil kadet-kadet kita untuk bersama dengan kita. Okey. Siapa mereka cikgu? Mana lah Jom, dua orang tadi. Silakan. Ya, dah sampai Amin dan Rafiq. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sihat Alhamdulillah. Baik, dah bersedia ke kita nak buat latihan kawat ni? Kita dah. Oh, dah Okey, cikgu. Jadi apakah kawat statik itu dan tunjukkan kepada murid-murid di rumah, silakan. Okey, kawat statik yang pertama yang perlu dipelajari oleh kadet-kadet dan juga murid-murid di rumah adalah senang diri dan sedia. Bermakna, okey, pada pergerakan ini, apa yang perlu kadet-kadet buat? Okey, kadet-kadet, kita nak buat dulu pergerakan, kita nak tunjukkan kepada murid-murid di rumah pergerakan senang diri. Bermakna pada waktu ini, kadet-kadet perlu berada dalam keadaan sedia. Sedia, sedia macam ni. Tegak, tangan di sisi. Tumit rapat, bukaan kaki adalah 30 darjah. Ada darjah ada cikgu 30 darjah. Macam mana cikgu 30 darjah tu? Okey, 30 kaki. Sini Ujung kasut kita ni buka sebanyak 30 darjah. Ini dalam keadaan sedia. Dan tangan kita, tangan Ifan perlu berada di tepi sisi paha dan jarinya ke bawah macam ni. Ke bawah macam ni cikgu bersedia. Okey, ini adalah keadaan sedia dan kita nak buat pergerakan senang diri. Dan bahasa hukuman yang perlu kita berikan adalah senang diri. Wah, kuat suara cikgu. Takut saya. Itulah yang perlu dilakukan oleh ketua komandan terutamanya. Suara kena lantang cikgu. Suara mesti kena lantang. Mesti pergi bahasa hukuman, senang diri. Okey, apabila dah dapat hukuman tersebut, kadet-kadet boleh melakukan pergerakan. Macam mana pergerakannya? Dengan mengangkat kaki sebelah kiri kita. Dan kita hentakkan ke sebelah kaki kanan kita dengan bukaan dalam 30 cm. Wah, ada ukuran ni cikgu 30 cm. Kalau tak nak ukur Pak Ifan, dia boleh kita gunakan orang kata ukuran paras bahu kita. Kita tak boleh buka terlampau besar sampai janganlah kita sangat besar ni, tak boleh. Tak stabil. Tak stabil. Jadi kita kena buka dalam ukuran bahu kita lah, dalam lingkungan 30 cm. Okey. Kadet-kadet dah bersedia untuk membuat pergerakan? Sedia. Okey. Dapat tengok. Cikgu akan memberikan hukuman penuh dan kamu membuat pergerakan pertunjukan penuh untuk pergerakan senang diri. Okey, Ifan tengok dulu. Nanti Ifan boleh cuba buat. Okey. InsyaAllah. Kadet bersedia? Sudah. Senang diri. 1. Okey. Itu pergerakan. Berserta dengan tangan. Cikgu lupa bagi tahu tadi. Tangan adik-adik perlu dibawa ke belakang. Daripada tepi ni cikgu di daripada sisi. Tepi, serentak dengan hentakan. Terus gerakkan tangan ke belakang. Baik. Okey. Boleh cuba sekali lagi? Boleh cuba. Ifan ikut boleh cikgu? Boleh cuba ikut. Okey. Kali ni cikgu nak salah seorang daripada kamu memberikan bahasa hukuman dan pertunjukan penuh untuk pergerakan senang diri. Okey? Kadet Amin boleh memberikan arahan. Skot, senang diri. Stop.
Okey, itu adalah pergerakan senang diri. Okey, apabila senang diri, mestilah diteruskan lagi dengan pergerakan sedia. Sedia. Macam mana tu cikgu? Bahasa hukuman adalah untuk sedia adalah squat, sedia. Maksudnya macam tu. Okey, jadi kadek-kadek boleh melakukan pergerakan tersebut. Boleh? Boleh. Okey, bersedia? Okey. Apa yang perlu kamu laksanakan adalah kamu angkat kembali kaki kamu yang kamu buka tadi. Yang kiri tu cikgu. Okey. Hentakkan betul-betul di sebelah kaki kanan kamu. Okey, masukkan balik. Dan kamu kena pastikan tumit kamu orang kata rapat antara kedua-dua kaki kiri dan kanan. Bersentuh, cikgu, Dan kembali kepada kedudukan asal. 30 darjah bukaan dia. Baik. Okey, jadi boleh kita ready untuk buat pergerakan. Sedia. Okey, cikgu akan bagi hukuman dan kamu akan membuat pergerakan penuh untuk sedia. Okey? Squat, sedia. Tu. Okey, itu adalah pergerakan sedia. Ifan nak cuba? Boleh cikgu, kita buat Okey. lagi sekali sama-sama. Okey, Boleh, dalam keadaan senang diri pula. Okey. Okey. Serius muka masing-masing cikgu, takut saya. Okey. Awak mesti serius. Okey. Baik, cikgu. Jadi, Kadet Rafiq, kamu boleh memberi arahan. Cikgu, kejap cikgu. Okey. Soalan saya tangan nak kena balik kepada posisi asal. Asal senang diri. Sekarang ni kita berada di Okey. senang diri. Baik. Ke belakang dan kita nak sedia. Apa Sedia. makna? Apa yang perlu kita buat tadi? Angkat kaki kiri kita, rapatkan dan tangan kita secara serentak kembali semula ke sebelah sisi kita. Okey. Ingat tu memang Pergerakannya serentak, tangan Serentak. dan kaki. Okey. Baik, cikgu, kita Jadi, cuba. Kadet Rafiq, awak boleh memberi hukuman penuh dan juga membuat pergerakan penuh untuk hukuman tersebut. Okey. Squat. Sedia. Okey. Itu adalah pergerakan senang diri dan juga pergerakan sedia. Yang perlu adik kadet-kadet dan juga murid-murid di rumah ketahui gerakan tersebut. Okey, cikgu. Betul tak Ifan buat tadi, cikgu? Betul. Alhamdulillah. Baik, cikgu. Seterusnya, apa lagi latihan Okey. kita nak buat sekarang? Pergerakan asas yang lain, pergerakan statik yang lain adalah bergerak ke kanan ataupun bergerak ke kiri. Dia menggunakan orang kata konsep yang sama, cuma apabila diberi hukuman bergerak ke kanan, maka adik-adik perlu memusingkan badan dan juga kaki ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Tapi apabila menerima hukuman bergerak ke kiri, bermakna murid-murid perlu memusingkan badan dan dada ni ke sebelah kiri. Okey. Dengan putaran 90 darjah. 90 darjah. Okey, dan Baik. bahasa hukumannya adalah bergerak ke kanan, pusing. Ataupun Baik. kalau ke kiri, bergerak ke kiri, pusing. Okey, kita buat dulu ke kanan, kita tengok pergerakan ke kanan. Baik. Okey, pertunjukan penuh dibuat oleh kadet-kadet. Cikgu akan memberi arahan, kamu bergerak ke kanan dulu, okey? Bergerak ke kanan, pusing. Tu. Okey. Pusing 90 darjah. Guna kekuatan kaki kanan Okey. dan juga hentakkan kaki kiri ke sebelah kaki kanan. Baik. Dan pada waktu itu keadaan kaki isi sama macam tadi. 30 darjah bukaan kaki depan dan juga tumit mesti Rapat. bercantum. Bercantum. Okey, itu Cikgu. adalah pergerakan ke kanan pusing. Ke kanan, cikgu. Tapi Okey. pertanyaannya, cikgu. Ya. Kalau kita angkat kaki tadi kan, kita Okey. pusing, kita angkat ketinggian dia macam mana, cikgu? Okey, ketinggiannya Ya. adalah ketinggian paras lah. Biasanya kalau lelaki ketinggian dia paras lebih kurang macam ni lah. Okey, macam ni, Okey, cikgu. paras. Tinggi Tak sikit. boleh rendah Okey. sangat. Aha. Okey, kena paras dan hentak. Okey. Kalau tak Okey. paras nanti keadaan kamu dalam pelatun, pergerakan kamu tidak akan sama. Faham, okey. faham. Okey, jom kita bergerak ke kiri okey. pula. Pusing semula, Pusing kadet. balik, okey. Kita nak menunjukkan pergerakan ke kiri pusing. Pergerakan sama, cuma gunakan kekuatan kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan akan dirapatkan, dihentakkan dan rapat semula ke kaki kiri. Okey. Okey, cikgu. Jadi kamu boleh kali ini cikgu nak bagi peluang kepada kadet-kadet untuk memberi hukuman yang penuh dan membuat pertunjukan penuh untuk orang kata pergerakan bergerak ke kiri. Bergerak Okey? ke kiri, Kadet okey. Amin. Bergerak ke kiri. Tu. Wah, kuat okey. suara Amin. Power, Amin. Amin Okey. merupakan Prep Komandan sekolah. Berikan tepukan sikit untuk okey. Amin, guys. Ya. Okey, jadi itu adalah pergerakan senang diri, Betul. sedia, bergerak ke kiri dan bergerak ke kanan. Kita ada Okey, cikgu. banyak lagi pergerakan-pergerakan yang kadet-kadet perlu pelajari. Okey. Baik, itulah pengenalan kepada latihan bagi boleh bergerak kawan ke depan lelaki. semula, kadet-kadet. Okey, tadi kita dah belajar 4 pergerakan, cikgu ya. Yang pertama adalah senang diri. Betul. Yang kedua sedia. Sedia. Lepas tu bergerak ke kanan, pusing. Wah. Bergerak ke kiri, pusing. Wow.
Okey. Okey, itulah dia pertunjukan daripada Kadet Amin dan juga Kadet Rafiq bersama dengan Cikgu Saira. Kita akan berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam slot Badan Beruniform Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot Badan Beruniform Didik TV KPM untuk Kadet JPJ bersama dengan Cikgu Saira. Okey, Cikgu, masih bersemangat? Bersemangat. Alhamdulillah. Okey. Untuk segmen kali ini kita akan lihat kepada aspek kecergasan diri, Cikgu. Betul ke? Betul, Ifan. Okey. Silakan. Kita hari ini kita nak buat sedikit latihan kecerdasan. Selain daripada kita ada aktiviti keselamatan jalan raya, Betul. aktiviti kawat kaki, aspek kecerdasan kadet-kadet perlu juga kita utamakan. Di mana dalam unit Kadet JPJ kita ada beberapa senaman-senaman kecerdasan yang boleh kadet-kadet buat di sekolah ketika waktu perjumpaan co-curriculum. Baik, Cikgu. Tapi sebagai permulaannya, Cikgu, apakah tujuan kita membuat aktiviti kecergasan diri ni? Okey, tujuan utama untuk kita membuat aktiviti kecerdasan diri ini adalah untuk kita nak pastikan tahap kecerdasan kadet-kadet kita. Yang kedua, kita nak supaya kadet-kadet kita ini mengamalkan orang kata budaya hidup yang sihat. Budaya hidup sihat. Betul, Cikgu. Jadi kena buat dengan aktiviti-aktiviti kecerdasan ini pada waktu perjumpaan co-curriculum terutamanya. Pada hari Rabu, betul? Hari Rabu, betul. Ya, pada petang. Okey. Antara senaman-senaman yang boleh dibuat, orang kata aktiviti kecerdasan diri yang boleh dibuat, iaitu yang pertama, kita ada larian. Larian? Larian dengan jarak pendek dan juga jarak yang lebih jauh. Kalau 100 jarak meter ke, Cikgu? Bukan. Yang paling dekat sekalipun adalah 400 meter. Oi, paling dekat 400? Ya, 400. Kalau paling jauh 4 kilometer ke? Kalau paling jauh, kita dedahkan adik-adik kita dengan larian 1000 meter. 1 kilometer maksud dia. Okey. Yang kedua, selain daripada larian, kita ada tekan tubi. Tekan tubi. Tekan tubi ni berbezalah step dia, lelaki dan juga perempuan. Betul, Okey, Cikgu. kita ada lagi lari ulang alik. Di mana kadet-kadet perlu membuat pergerakan 4 kali 10 meter. 4 kali 10 meter. Ya, kita Maksudnya nak macam tengok mana, Cikgu? kita nak tengok kelajuan adik-adik ni bergerak 10 km ke sana dan patah semula ke kedudukan asal. 10 kilometer ke 10 meter, Cikgu? 10 meter. 10 meter. Pula 10 Jauh meter. 10 kilometer tu, Okey. Cikgu. Bermakna ulang alik sebanyak 4 kali. 4 kali, Itu untuk faham. larian ulang alik. Okey, kita ada lompat jauh berdiri. Lompat jauh berdiri. Dan akhir sekali kita ada bangun tubi. Okey. John Ifan, cikgu nak tunjukkan beberapa aktiviti yang boleh kita tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Jom, Okey. Cikgu. Nak ke depan ke kita? jom Mari depan. kita ke depan. Okey, silakan, Cikgu. Tumpang lalu, bang. Okey, baik. Cikgu, dekat depan kita ni ada satu mat lah, Cikgu. Okey, betul. Ataupun tikar lah kita kata. Siapa yang akan duduk kat sini, Cikgu? Okey, ini adalah cikgu sediakan untuk kadet-kadet pada hari ini. Okey, Kadet Amin, Kadet Rafiq. Kadet Rafiq, Silakan. Ya, datang balik dia. Okey, Cikgu, apakah aktiviti kecergasan yang kita nak lakukan bersama dua orang ni, Cikgu? Okey, yang pertama hari ini kita nak buat sedikit latihan kecerdasan iaitu bangun tubi. Bangun tubi. Okey, bangun tubi ni kita boleh buat secara individu dan juga kita boleh buat juga dengan berpasangan mengikut kumpulan. Ada perkara yang boleh dibantu oleh rakan pasukan mereka. Okey, jadi kita buat demonstrasi bagaimana keadaan kecerdasan diri ni iaitu bangun tubi, okey? Okey. Kadet boleh salah Siapa seorang yang daripada nak kamu. buat? Siapa nak tolong? Okey. Amin akan buat. Okey, Rafiq akan tolong. Okey. Baik. Pertama sekali, aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan. Yang pertama, memang adik-adik perlu berpakaian sukan lah. Betul. Okey, yang kedua, mesti ada alas, tilam. Supaya orang kata bahagian belakang adik-adik tidak tercedera. Tidak tercedera. Okey. Yang kedua, apabila dah baring di atas tilam yang disediakan, murid-murid perlu memastikan kaki perlu dibengkokkan sehingga 90 darjah. Okey, boleh bengkokkan kaki. Okey, shaping dia 90 darjah lah. Selesa betul, Cikgu Amin. Nampak dia macam baring tidur kan nanti. Okey, dan di mana bukaan kaki, kita buka sedikit kakinya. Supaya tidak, orang kata bila kita nak buat pergerakan tidak terbatas lah. Kita buka sikit untuk tujuan keselesaan. Di mana kadet-kadet perlu memastikan tapak kaki kadet-kadet perlu sentiasa berada di atas lantai. Tak boleh terangkat lah. Okey, jadi buka sedikit dengan bukaan lebih kurang bukaan dada. Bukaan dada, okey. Ni betul, Cikgu, ni dah cukup dah. Baik. Okey.
kaki dah selesai, kita pergi pula kepada bahagian tangan. Tangan, Okey, okey. tangan kadek-kadek perlu menyilangkan tangan kadek-kadek di dada. Oh. Okey. Dan tapak tangan ni mendakap ke bahu. Okey, bersilanglah Nak genggam ke nak pegang cikgu? Kita pegang lah Boleh kita akan rasa lebih kuat dan selesa apabila Betul, kita betul. berpaut di bahu kita. Okey. selesa. Okey, jadi ini adalah posisi sebenar untuk membuat pergerakan bangun tubi. Bangun Okey, jadi tubi. pergerakan ini di sekolah pergerakan ini biasanya kita buat sebanyak 20 kali 20 ulangan kali? lengkap dalam masa 1 minit. Wah, boleh ke, Min? Boleh, Min. InsyaAllah dia kata boleh. Okey, Tak ada tapi masalah. jangan pula tergesa-gesa kerana 1 minit tu adalah tempoh masa yang agak lama juga. Betul. Kalau adik-adik tergesa-gesa, buat aktiviti ini bermakna mungkin boleh berlaku kecederaan pada bahagian belakang. Kerana kita nak laju, kita tidak menjaga aspek sewaktu kita kembali semula kepada posisi sebenar. Betul. Jadi tolong hati-hati ya. Jaga aspek Murid-murid keselamatan, di rumah. okey? Boleh, Min, Jadi cikgu akan ambil masa. Okey. Okey. Masa yang diambil kamu mesti kena kurang daripada 1 minit. Okey? Sebanyak 20 kali ulangan lengkap. Ulangan lengkap tu dikira daripada mana? Daripada posisi baring. Baik. Okey. Bangun. Cuba bangun. Okey. Dia bangun habis, cikgu Bangun habis, siku okey. rapat ke peha. Okey, dan kembali semula baring. Itu adalah satu ulangan lengkap untuk aktiviti ini. Baik. Kenapa tersenyum, Min? Kena Okey, buat 20 kali 20 dalam masa kurang daripada 1 minit. Okey. Dan kita boleh minta Rafiq? adik orang kata kadet lain untuk membantu kita untuk memegang pergelangan kaki untuk Okey. tujuan lebih selesa dan kita tak nak sewaktu aktiviti ini kaki kita ternaik ataupun tidak berada di landasan yang betul. Jadi Rafiq memastikan pergerakan kaki dia tidak bergerak ke mana-mana Betul. lah. Dia akan Okey. statik di situ. Okey. Okey, boleh mula Okey. Kamu Okey. bersedia Dekat kadet? rumah pun boleh cuba bersama Okey. kami di sini. Okey. Amin bersedia? Rafiq bersedia? Okey, Kita mulakan. Okey, kita kira sama-sama 20 kali. Jangan Okey. tergesa-gesa. Okey. Cikgu akan tiupkan whistle bermakna kamu boleh mulakan pergerakan untuk Tak sabar ni. gerakan yang pertama. Okey. Okey. Satu. 1 2 Okey. 3 4 5 6. Masih tersenyum, cikgu. Okey. 7. Kira sama-sama. 8 Okey, bagus. 9 Okey, jangan tergesa-gesa. 10 lagi, Min. Bangun. 11 12. Seronok saya tengok ya. 13 Okey. 14 Steady lagi. 15. Okey. Mantap. 16 17. 3 lagi. Okey. 18 19 20. Tahniah, Min. Okey. Cuba kuat sikit. Bunyikan kuat sikit. Kuat Okey. sikit. Kuat sikit. Kuat sikit. Cantik. Okey, kadet. Okey, bermakna kadet Amin melepasi tahap kecerdasan pada hari ini kerana masa yang diambil adalah Berapa, cikgu? 36 saat. Oh, gompatlah, Min. Okey, 36 saat untuk 20 ulangan lengkap yang terbaik. Yang terbaik, Alhamdulillah. Dan Okey. kita boleh pastikan, cikgu sebagai guru penasihat boleh memastikan orang kata aktiviti ini adalah untuk kita lihat, kita pantau kecerdasan adik-adik di bahagian abdomen sebenarnya. Kecerdasan di bahagian abdomen. Okey, cikgu. Baik. Kita akan teruskan pula dengan aktiviti yang Okey, kedua, boleh bangun, cikgu. kadet? Boleh bangun dulu? Okey. Okey, boleh? Perlukan pertolongan? Okey, silakan. Baik. Kat sini dulu. Okey, cikgu. Okey. Kenapa kita ada kod dekat sini, cikgu? Untuk apa? Okey, ini adalah aktiviti yang kedua iaitu Okey, masuk ke dalam, sila. aktiviti larian ulang-alik di mana yang cikgu bagi tahu tadi 4 kali bukan 10 km, 10 meter. 4 kali 10 meter di Okey. mana kadet-kadet perlu membuat ulangan sebanyak 4 kali. Di mana apa yang perlu kadet-kadet lakukan adalah kadet-kadet perlu bersedia di garisan permulaan. Okey, kadet-kadet Okey. boleh bersedia terus Kat sini, cikgu. di permulaan ya. Warna hijau ni. Okey, boleh lepas tu dua-dua belakang. bersedia. Okey. Okey, kalau tidak ada kon, kadet-kadet boleh melabelkan dengan orang kata tanda lah, selotip ataupun garisan lah Garisan. pada bahagian permulaan. Baik, Di cikgu. mana apa yang perlu kadet-kadet laksanakan adalah kadet-kadet perlu berlari setangkas yang mungkin, bergerak ke orang kata baton di sebelah sana dan mengambilnya. Okey, boleh tunjukkan dan mengambilnya, berlari, Okey, ambil. Ambil. Patah balik. bawa baton tersebut ke
permulaan. Okey. Letakkan baton tersebut di bahagian belakang lah. Orang kata kalau tanda tu ada garis belakang mana sikit, belakang. okey. Dan kembali semula bergerak untuk mengambil baton tersebut. Dan kembali semula ke tempat permulaan tadi. Okey. Bermakna 4 kali lah. 4 kali 10 meter. Faham, faham. Itu adalah aktiviti untuk larian ulang alik. Baik, cikgu. Cikgu, boleh tak Ifah nak cuba, cikgu? Boleh. Sebelum kita berhenti berehat, cikgu. Alang-alang saya kat sini kan? Okey. Okey. Jadi, cikgu, Ifah akan lari dari sana lah. Dah, okey. Cikgu ambil semula. Baik. Okey, cikgu letakkan kat Okey. sini. Okey, boleh boleh Ifah cuba Okey. Okey. Dan pastikan semasa Irfan sampai ke garisan di sebelah sini, Irfan kena melebihi daripada garisan yang dibuat. Baik, tak boleh cikgu. ambil di kedudukan sebelum garisan Okey, tersebut. kena lepas dulu garisan tu Kena lepas lah. ambil dengan berhati-hati. Kadang-kadang kita tunduk ni boleh menyebabkan kecederaan pada bahagian pinggang kita. Aduh, kena Jadi jaga, kena hati-hati ambil. Baik. Dan juga kembali semula ke tempat permulaan tadi. Okey? Okey, cikgu. Okey, jap. Saya cuba. Okey. Baik. Okey. Ada whistle-nya? Okey, 1. Okey, letak. Kali kedua. Okey, yang keempat. Ya, betul. Yang keempat. Selesai. Okey. Mantap. Terima kasih. Biasa Okey, itu biasanya. adalah Okey. itu adalah pergerakan untuk kecerdasan lari ulang alik Lari 4 kali 10 meter. Okey, terima kasih Cikgu Saira. Kita nak berhenti berehat dulu, minum dulu Cikgu. Kita akan kembali selepas ini dalam Didik TV KPM untuk slot badan beruniform Kadet JPJ. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot badan beruniform Didik TV KPM untuk Kadet JPJ bersama dengan saya Irfan Syami dan Cikgu Saira. Cikgu, dalam kita berlatih kawat dan sebagainya, pasti kita kena tekankan juga kepada aspek kerohanian. Betul tak, Cikgu? Betul. Okey, untuk aktiviti Kadet JPJ yang lain selain daripada aktiviti fizikal, contohnya macam aktiviti kecerdasan tadi, aktiviti orang kata kita buat aktiviti explorers, Betul. kawat kaki, yang paling utama juga kita perlu tekankan kepada aspek kerohanian. Masya Allah, jaga hati, jaga iman. Ya, kan? di mana kadet-kadet kita ini mempunyai latar belakang yang berbeza. Betul. Yang kadang-kadang ada antara kadet-kadet kita yang tidak berpeluang untuk menambahkan ilmu dalam bab keagamaan masing-masing. Dan okey, dalam aktiviti kadet JPJ ini, kita dedahkan adik-adik kita dengan aktiviti-aktiviti kerohanian juga supaya mereka ni dapat menjadi pemimpin yang lengkap. Bukan saja mereka boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti, tetapi mereka juga dapat menambahkan ilmu dan juga dapat mengingati Tuhan masing-masing. Okey, maksudnya cikgu kita nak melahirkan masyarakat ataupun adik-adik kita, kadet kita ni yang seimbang dari segi jasmani dan juga rohani. Betul, Irfan. Okey, dalam unit kadet JPJ ini kita ada buat banyak aktiviti-aktiviti kerohanian, terutama untuk pelajar Muslim dan juga non-Muslim. Kalau pelajar non-Muslim, kita ada aktiviti-aktiviti yang kita terapkan dengan nilai-nilai murni. Manakala adik-adik kita orang kata adik-adik kita yang beragama Islam, banyak aktiviti-aktiviti yang menarik. Dengan bantuan ustazah dan ustaz sekolah, kita dapat terapkan orang kata banyak ilmu-ilmu keagamaan. Contohnya, di sekolah kita ada buat kem solat. Kem solat. Dan di mana walaupun kita ni kadet JPJ, kita perlu memperbaiki kita punya pergerakan-pergerakan solat dan juga bacaan-bacaan dalam solat. Betul tu cikgu, itu rukun solat kan cikgu? Di sinilah adik-adik kita ni akan didedahkan dengan orang kata ilmu-ilmu yang tepat. Mungkin adik-adik kita ni memang dah solat, tetapi adakah pergerakan dan bacaannya tepat? Jadi ustazah dan juga ustaz, kita minta bantuan mereka untuk bantu kadet-kadet pada kem-kem yang kita laksanakan. Perbaiki diri, perbaiki solat cikgu. Okey, bermakna kem solat kita buat, qiyamulai pun kita buat. Bangun pagi cikgu qiyamulai tu kita nak bentukkan orang kata akidah. Orang kata bila bermalam banyak aktiviti-aktiviti keagamaan, ceramah, solat, pelbagai solat lah yang kita dedahkan kepada. Contohnya macam solat hajat ke cikgu kan? Okey, jadi di sinilah pembentukan akhlak kadet-kadet ini
boleh diseimbangkan. Orang kata bukan saja pada aktiviti fizikal, tetapi dalaman mereka juga perlu kita jaga. Cikgu, itu untuk aktiviti kepada mereka yang Muslim, cikgu. Apa contoh aktiviti untuk mereka yang non-Muslim? Okey, aktiviti untuk non-Muslim, kita lebih kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan kerjasama. Yang orang kata yang boleh membangkitkan dia punya nilai patriotisme contohnya, nilai kekeluargaan, nilai pada perkembangan diri mereka. Banyaklah aktiviti-aktiviti yang lebih telah dirancang. kepada aspek kehidupan, cikgu, kehidupan. Nilai-nilai murni. Okey, untuk pelajar Muslim pula, selain pada cikgu kata tadi qiyamul, kem solat, kita juga pada waktu perjumpaan co-curriculum, kita bukan saja buat aktiviti macam yang orang kata aktiviti fizikal, tapi kita juga pernah mengumpulkan kadek-kadek kita ni di surau ataupun di tempat-tempat yang sesuai. Untuk apa, cikgu? Untuk mereka menghafal surah-surah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran bersama dengan maksudnya. Alhamdulillah. Okey. Sejuk hati saya, cikgu. Okey, jadi untuk hari ini adik kadek-kadek kita akan memperdengarkan sedikit bacaan ayat Al-Quran untuk tontonan, orang kata untuk contoh kepada murid-murid di rumah. Tak lain tak bukan kita bersama dengan saudara Amin dan juga saudara Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, cikgu bawa anda berdua ke sini untuk bacakan surah yang telah pun kamu berdua hafal, betul? Betul. Jadi, siapa nak mulakan dulu? Saya dulu. Okey, Amin. Amin nak baca surah apa hari ini? Surah Al-A'la. Al-A'la. Okey, nak baca sampai habis ke? Boleh. Masya Allah. Okey, jadi kalau dah bersedia, bismillahirrahmanirrahim. Mulakan, Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Masya Allah. Alhamdulillah, itulah bacaan daripada saudara Amin, peserta tilawah Al-Quran peringkat negeri Johor. Kan, jom kita doakan sama-sama. Amin. Okey, itu saudara Amin. Masya Allah, sedap bacaan, cikgu. Betul. Jadi bagaimana pula dengan saudara Rafiq di sebelah saya? Surah apa nak baca, Rafiq? Duha. Duha. Okey, kalau dah bersedia, bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, itulah bacaan saudara Rafiq yang juga peserta tilawah Quran peringkat negeri Johor. Okey, cikgu. Amin amin rabbal alamin. Okey. Cikgu, kenapa kita nak pentingkan juga, cikgu, aspek rohani lagi sekali, cikgu? Kongsikan kepada penonton di rumah. Okey, untuk murid-murid di rumah, aspek kerohanian ni sangat penting kerana kita tengok banyak orang kata murid-murid di rumah yang kadang-kala cemerlang dari segi akademik saja, baca ayat Al-Quran,
tidak orang kata tidak begitu baik. Jadi melalui aktiviti-aktiviti kerohanian ini, kadet-kadet di sekolah boleh orang kata boleh belajar ataupun boleh berkongsi. Contohnya dalam orang kata dalam kumpulan tersebut mesti ada rakan-rakan kita yang mempunyai ilmu agama yang lebih sedikit pada kita. Pada waktu perjumpaan itulah mereka boleh berkongsi. Contohnya macam bacaan ayat suci Al-Quran tadi yang kita dengar tadi, mungkin mereka kadet-kadet ni boleh berkongsi antara satu sama lain. Boleh membimbing. Boleh membimbing juga. Kita nak pupuk orang kata sikap kepimpinan kadet-kadet kita sesama mereka. Ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Okey cikgu, terima kasih. Mungkin sekarang ni kita nak lihat dan dengar daripada cikgu sendiri rumusan untuk topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, untuk aktiviti yang kita laksanakan hari ini, kita lebihkan kita ada buat aktiviti yang melibatkan orang kata kerjasama. Okey, kerjasama pasukan. Kita ada buat juga orang kata latihan fizikal dan juga latihan kerohanian. Jadi apabila kadet-kadet ini melakukan semua aktiviti-aktiviti yang berbeza, bermakna kita boleh melengkapkan kadet-kadet kita ni dengan pelbagai kemahiran-kemahiran yang tertentu. Kita tak fokus kepada satu aspek sahaja. Betul cikgu. Okey. Itulah dia rumusan daripada cikgu Saira berkenaan dengan topik kita hari ini, latihan dan aktiviti bagi kadet JPJ. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam episod. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Terima kasih Rafiq, terima kasih Amin. Jumpa lagi.